hujan sekejap kan. Macam pun tak melangkuk hujan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat datang buat Puan Ella, sahabat kita dari Temerloh Puan Nur Amirah, Cik Azman dari Melaka, Puan Normah. Okey, Waalaikumsalam. Juga buat Dr. Surya dari Bangi. Waalaikumsalam Puan Nur Amirah. Waalaikumsalam Puan Nur Hayati Muhammad. Boleh dengar dengan jelas suara saya malam ni? Boleh saya dapatkan maklum balas, feedback, respon daripada tuan-tuan dan perempuan? Boleh dengar dengan jelas ke suara saya malam ni? Okey, sementara tu saya pun seperti mana biasalah, saya pohon bantuan dan juga sokongan daripada tuan-tuan dan perempuan, sahabat-sahabat sekalian untuk bantu saya. Kita pakai klik button like. Kita pakai klik button like yang pertama, button like, button love. Okey, kemudian yang keduanya, kita pakai klik button share. Jangan lupa untuk share, kita kongsikan sesi FB Live Majlis Ilmu kita pada malam ni di wall personal Facebook kita, dan juga kongsikan juga di, kalau boleh di semua lah, setakat mana yang mampu lah kan, di semua Facebook group yang kita join, Facebook group yang kita dah sertai tu, untuk supaya kita boleh menghebahkan lagi, mengwar-warkan lagi majlis ilmu kita, insya-Allah. Okey, Dr. Surya dari Bangi jelas, alhamdulillah. Puan Lia pun jelas. Cik Azman dari Melaka, okey jelas, alhamdulillah. Puan Norma jelas. Puan Nur Amirah, alhamdulillah, terima kasih. Waalaikumsalam, selamat datang Puan Siti Zainun. Puan Ella Temerloh pun jelas, alhamdulillah. Puan Nur Hayati, Puan Ella, okey, alhamdulillah, semuanya jelas, alhamdulillah. Okey, so alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini. Hari ini apa bulan hari ni, lupa dah. Tengok kalender dulu. Hari ini 20 hari bulan. Silap, 27. Minta maaf. Okey, alhamdulillah hari ini 27 Julai bersamaan 6 Zulhijjah. Okey, hari Isnin. Alhamdulillah kita bertemu lagi malam ini pada pertemuan kita yang ke-86. Okey, sudah 86 kali kita bertemu dalam sesi FB Live, alhamdulillah.
Okey. Terima kasih banyak pada semua yang bersama dengan saya malam ni. Alhamdulillah, terima kasih. Okey. Saya ucapkan jutaan terima kasih, ribuan dan juga jutaan terima kasih kepada semualah. Alhamdulillah. Kerana semalam lupa saya semalam ke kemarin saya lupa Waalaikumsalam, selamat datang Puan Salmah. Semalam saya ada upkan satu status di page kita ni, bertanyakan maklum balas respon daripada tuan-tuan dan puan-puan kan. Cadangan waktu yang disyorkan, ada banyak cadangan waktu lah. Cumanya yang pertamanya saya cuba ambil cadangan waktu yang paling banyak yang paling banyak cadangan, yang paling banyak dapat undian. Okey. Yang pertama, yang keduanya saya cuba menyesuaikan dengan waktu jadual saya yang ada. Saya akhirnya cuba untuk memutuskan kita cuba awalkan, sebab kalau ikutkan berdasarkan kepada cadangan dan juga undian, ramai yang mencadangkan supaya diadakan FB Live pada pukul 10. Tapi memandangkan saya rasa pukul 10 saya tak sempat. So saya cuba sedaya upaya untuk menghabiskan kelas saya dengan lebih awal, tapi agak rushing lah. Alhamdulillah malam ni malam pertama lah. Kita ubah lagi jadual kita ke waktu yang lebih awal, pukul 10.30. Okey, pukul 10.30. InsyaAllah kita cuba dulu dalam seminggu dua insyaAllah dengan waktu yang ini. So saya pohon bantuan daripada tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, sahabat-sahabat sekalian untuk mengwar-warkanlah juga, untuk mengwar-warkan, menghebahkan juga kepada kawan-kawan, rakan-rakan yang lain yang dah follow kita selama ni. Tolong sampaikan jugalah kepada mereka, kepada kawan-kawan, mungkin saudara mara, jiran-jiran, tetangga ke, mana-mana yang kita kenal yang dah memang follow FB kita ni, tolong sampaikan juga kepada mereka. InsyaAllah mulai hari ni dan juga hari berikutnya, kita cuba ubah waktu siaran live kita ni ke setengah jam lebih awal, iaitu ke pukul 10.30 malam insyaAllah. Kita cuba dulu. Percubaan malam pertama ni cuba boleh, Alhamdulillah. Sebab saya perlu tengok malam, bukan perlu tengok, saya cuba sebab hari-hari yang lain tu saya ada kelas di luar. Okey. Macam mana nak cakap kita akan cuba usahakan lah. Okey. Kita akan cuba usahakan bermula seawal dan juga seawal 10.30 malam insyaAllah. Okey. Okay, insyaAllah kita cuba. Kalau tak ada halangan, kalau sesuai, insyaAllah kita akan teruskan dengan waktu yang sama insyaAllah di masa yang akan datang. InsyaAllah mudah-mudahan Okey. Selamat datang kepada Cik Jambo, Puan Siti Haififah, Puan Nur Hayati, Puan Salmah. Okey. Alhamdulillah. Okey, hari ni pada pertemuan kita yang ke-86, insyaAllah kita akan sambung kembali perbincangan kita dan juga bacaan kita di muka surat 89. Muka surat 89, buku tilawah kaedah mudah belajar Al-Quran di tahap 4. Okey, sebelum itu, Waalaikumsalam Puan Hafifah, selamat datang. Sebelum itu, saya nak tunjuk sikit apa yang tertulis di whiteboard sana. Okey, ini adalah topik perbincangan kita 2 hari yang lepas, tak silap saya. Okey, 2 hari yang lepas. Saya ulang sikit sebab ada benda baru. Bukan benda baru lah. Ada benda yang saya plan nak tulis pada hari tersebut tapi tak sempat kerana kesuntukan masa. Secara ringkas dan laju, secara pantas. Okey, ini ada 3 hukum bacaan. Saya nak tulis sikit. Okey. Ada 3 hukum bacaan. Yang pertama, hukum bacaan dinamakan idgham syafawi. Idgham syafawi berlakunya hukum idgham syafawi ini apabila berlakunya pertemuan antara mim mati bertemu dengan mim hidup, mim yang berbaris hidup, sama ada baris atas, bawah ataupun depan. Apabila berlaku pertemuan mim mati bertemu dengan mim hidup dalam Al-Quran, Masahaf Malaysia dan juga Madinah, tanda mati di atas mim ni tidak diletakkan ataupun dia buang. Okey? Okey, itu yang pertama. Yang kedua, idgham ma'al-ghunnah. Idgham ma'al-ghunnah berlaku apabila berlakunya pertemuan antara nun mati jumpa mim hidup ataupun baris 2 bertemu dengan mim hidup. Mim hidup tu yang saya masukkan ialah mim yang berbaris atas, bawah ataupun hadapan. Okey. Apabila berlakunya pertemuan nun mati bertemu dengan mim yang berbaris hidup, maka dalam Al-Quran Rasam Osmani, Mashaf Malaysia dan juga Mashaf Madinah, saya kena sebut secara spesifik sebab untuk negara-negara lain berbeza. Kita ambil jiran kita yang terdekat lah, Indonesia, berbeza kaedah bacaannya. Okey, bukan kaedah bacaan, sorry. Penandaan
penulisannya berbeza. Okey. So untuk Al-Quran Malaysia dan juga Madinah, apabila berlaku pertemuan nun mati jumpa dengan mim, baris mati di atas nun ni dibuang. Okey. Apabila berlaku pertemuan antara baris dua bertemu dengan mim, berlaku juga hukum yang sama. Sebab apa? Kita pernah sebut dulu Kenapa nun atau baris dua? Kerana nun mati dan juga baris dua ataupun tanwin mempunyai makhraj yang sama, juga sifat yang sama. Saya ulang nun mati dan juga baris dua mempunyai makhraj yang sama. Sebab tu semua huruf yang berbaris dua kita akan baca dia dengan makhraj nun dan juga sifat nun. Sebab tu hukum nun mati atau baris dua dijadikan sebagai satu hukum yang sama. Sebab makhraj dan juga sifatnya sama. Nun mati dengan baris dua, makhraj yang sama, sifat yang sama. Okey, sambung. Apabila berlaku pertemuan, baris dua bertemu dengan mim hidup, maka dalam Al-Quran Rasam Osmani Malaysia dan juga Madinah, baris dua tu ditulis dengan keadaan yang macam ni. Okey, baris dua atas ni macam ni, bawah tu terkeluar sikit. Baris dua bawah ditulis dengan tanda bacaan dengan baris bawah macam ni. Bawah keluar sikit, yang depannya berbentuk 99. Itu rupa ataupun bentuk baris dua yang ditulis dalam Al-Quran Rasam Osmani Malaysia dan juga Madinah untuk menunjukkan berlakunya hukum idgham. Ditulis begini baris duanya. Okey? Okey. Apabila berlaku pertemuan nun mati ataupun baris dua bertemu dengan mim, berlakunya hukum idgham al-gunah. Okey, yang terakhir hukum wajibul gunah berlaku apabila adanya tanda bacaan sabdu atas mim. Okey, tanda bacaan sabdu atas mim. Okey. Ketiga-tiga hukum ni dibaca dengan bacaan dengung. 2 ke 3 harakat yang pertama. Yang kedua, dengungnya mestilah keluar daripada bunyi rongga hidung. Yang kedua. Yang ketiga, ketiga-tiga hukum ini mempunyai kaedah bacaan yang sama. 100% sama, exactly sama. Mempunyai kaedah bacaan yang sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Puan Aira Edi selamat datang. First time Puan Waalaikumsalam Cik Jamboy. Baru balik dari laut dah, alhamdulillah. Balik dari jauh dia terus belajar ni masuk kelas Quran, alhamdulillah. Okey. Okey, sambung. Ketiga-tiga hukum bacaan ini dinamakan dengan hukum yang berbeza. Ini nama idgham syafawi, ini nama idgham al-gunah, ini nama wajibul gunah. Kenapa dinamakan dengan nama yang berbeza? Kerana berlakunya bacaan dengung kerana sebab yang berbeza. Idgham syafawi berlakunya bacaan dengung kerana berlakunya pertemuan mim mati jumpa mim. Dinamakan idgham al-gunah kerana berlakunya pertemuan nun mati jumpa mim ataupun baris dua jumpa mim. Dinamakan wajibul gunah kerana adanya sabdu atas mim. Okey, ketiga-tiga hukum ni dibaca dengan cara yang sama. Selain pada dua cara bacaan yang saya sebutkan tadi, iaitu dibaca dengan dengung. 2 ke 3 kadar harakat bunyi dengungannya. Yang pertama, yang keduanya bunyi dengungannya keluar daripada rongga hidung. Dan yang paling penting, ketiga-tiga hukum ini mempunyai kaedah bacaan yang sama, iaitu bibir ditutup rapat dan bibir itu ditutup dengan rapat, kejap dan ketat. Okey, iaitu ada tekanan pada bibir atas dan juga bibir bawah. Okey, perlu ditekan kedua-dua bibir berserta dengan dengungan 2 ke 3 harakat yang keluarnya bunyi dengung itu daripada rongga hidung apabila berlakunya hukum bacaan bagi ketiga-tiga hukum ini. Okey, so jaga bila jumpa je tiga-tiga hukum ini, mim mati jumpa mim, idgham syafawi, ini namalah. Nun mati jumpa mim ataupun bagi dua jumpa mim, mim mati ada sabdu, wajibul gunah namanya, maka kita perlu tutup dua-dua bibir, tutup dan kena kejap, kacip dan berikan tekanan pada kedua-dua belah bibir atas dan juga bawah. Okey, jelas Okey, ini 3 hukum. Kemudian saya tunjuk secara ringkas dan laju dan pantas. Yang pertama, boleh nampak Okey. Apabila berlakunya pertemuan mim mim mati. Okey. Ni mim mim mati bertemu dengan huruf ba. Okey, hukum ini dinamakan hukum irfa. Ini namalah Saya tuliskan nama ni untuk sebab ramai sahabat-sahabat kita yang dah pun mempelajari ilmu tajwid di tempat yang lain kan. Boleh baca tulisan saya tulisan tak boleh cantik, tak apalah, boleh baca, janji penting boleh baca. Okey. Mim mati bertemu ba, nama irfa syafawi. Apabila berlakunya pertemuan mim mati bertemu dengan huruf ba, ba ni ba yang berbaris hidup maka dalam Al-Quran huruf mati ataupun baris bukan huruf, baris mati pada huruf mim dibuang. Tiada baris mati. Itu tanda bacaan apabila berlakunya hukum irfa syafawi. Yang kedua,
apabila nun mati. Okey. Ataupun atau macam ni. Atau macam ni. Atau okey. Atau baris dua. Bagi dua atas atau bagi dua bawah atau bagi dua depan. Okey. Atau bagi dua depan jumpa dengan huruf ba. Okey. Okey. Hukum ini dinamakan hukum iqlab. Hamzah iqlab. Okey. Apabila nun mati bertemu dengan huruf ba dalam Al-Quran, Masahif Malaysia dan juga Madinah sama, baris mati dibuang dan digantikan dengan huruf mim kecil di atas huruf nun tersebut. Itu tanda bacaan bagi menunjukkan berlakunya hukum bacaan iqlab. Okey. Begitu juga apabila baris dua bertemu dengan huruf ba, maka baris yang kedua ni dibuang, digantikan dengan mim kecil. Baris yang kedua ni dibuang, digantikan dengan mim kecil. Baris yang kedua ni untuk bagi dua hadapan ni pun dibuang, digantikan dengan mim kecil. Untuk menunjukkan, untuk memberitahu, untuk memaklumkan kepada kita berlakunya hukum bacaan iqlab di situ. Okey? Okey. Ini ikhfa syafawi, mim mati jumpa dengan ba. Ini iqlab, nun mati jumpa ba ataupun bagi dua bertemu dengan ba. Okey? Dua hukum yang berbeza namanya kerana apa? Kerana punca ataupun sebab berlakunya bacaan dengung itu berbeza. Berlakunya dengung ikhfa syafawi kerana mim mati bertemu dengan roba. Iqlab berlakunya bacaan dengung kerana nun mati bertemu dengan ba ataupun bagi dua bertemu dengan ba. Yang ni senang cam sebab ada tanda mim kecil di atasnya. Okey. So, kedua-dua hukum ini iaitu ikhfa syafawi dan juga iqlab dibaca dengan kaedah bacaan yang sama. Okey. Ada persamaan dengan hukum yang saya tuliskan tadi, iaitu yang pertama dibaca dengan bunyi ataupun dengungannya dengan kadar 2 ke 3 harakat, sama dengan hukum tadi. Yang kedua, dibaca ataupun dikeluarkan bunyi dengung itu daripada kawasan hidung kita, rongga hidung pun sama. Yang tak samanya ialah ikhfa syafawi dan juga iqlab dibaca dalam keadaan bibir atas dan juga bibir bawah tutup dengan tutupan yang lembut, ringan, nipis. Bibir itu sekadar bersentuhan sahaja tanpa kita perlu tekan ataupun kejapkan ataupun kacipkan kedua-dua bibir. Okey. So harap jelas Okey, so saya tunjukkan ini perbezaan bacaan ikhfa syafawi dan iqlab berbeza dengan hukum bacaan tadi idgham syafawi, idgham ma'lunah dan juga wajibul gunnah. Dua grup lah. Ikhfa syafawi dan juga iqlab ni berada dalam satu grup, satu pasukan, satu tim. Sebab apa? Dibaca dengan kaedah bacaan dengung yang sama, iaitu ditutupkan kedua bibir, tapi bibir atas dan juga bibir bawah sekadar bersentuhan sahaja. Bersentuhan tanpa dikejap, dikacip, ditekan kedua-dua bibir. Manakala hukum bacaan yang kita tuliskan yang terdahulu tadi, yang lebih awal tadi, yang saya padamkan tadi, idgham syafawi, idgham al-gunnah dan juga iqlab, bibir ditutup dengan kejap, kacip, tekanan pada kedua-dua bibir. Okey, jelas Okey, alhamdulillah. Okey, kita terus kepada topik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Puan Umi Nurliza. Okey, kita terus kepada bacaan kita pada malam ini. Malam ini kita akan tengok topik yang baru. Okey. Pada muka surat 89. Okey, ini hukum bacaan panjang melebihi panjang 2 harakat. Okey, ada tanda misai tanda misai tu. Okey. Dibaca 4 atau 5 harakat. Sama ada ketika waqaf ataupun ketika wasal. Saya ulang Hukum bacaan ini di muka surat 89 ni dibaca dengan bacaan panjang 4 harakat ataupun 5 harakat. Okey, apa yang dibaca dengan panjang apakah huruf yang dibaca dengan kadar panjang 5 atau 4 ataupun 5 harakat? Huruf mat, sama ada huruf alif jauf, huruf waw jauf ataupun huruf ya jauf. Ini kita pernah bincangkan dalam topik terdahulu masa kita bincangkan tentang bacaan mat. Hukum bacaan panjang ataupun hukum bacaan mat 2 harakat dulu. Okey. So untuk bacaan ini dinamakan mat wajib muttasil namanya. Okey. Mat wajib muttasil namanya kerana apa dinamakan mat wajib muttasil? Berlakunya hukum mat wajib muttasil ini apabila berlakunya pertemuan antara huruf mat alif ataupun waw ataupun ya dengan hamzah dalam satu kalimah ataupun dalam satu perkataan.
Saya ulang Hukum ini dinamakan mad wajib muttasil. Okey. Berlaku apabila wujud ataupun berlakunya pertemuan antara huruf mad. Huruf mad ada 3 alif ataupun waw ataupun ya, diikuti ataupun bertemu dengan huruf hamzah dalam satu perkataan ataupun dalam satu kalimah. Okey. So dibaca dengan caranya ialah huruf mad tadi, huruf mad alif ataupun huruf mad waw ataupun huruf mad ya dibaca panjang 4 ataupun 5 harakat. Boleh pilih 4 ataupun 5 harakat. Okey. Dan dibaca dalam apa jua keadaan, sama ada ketika waqaf, sama ada ketika berhenti ataupun ketika wasal, ketika menyambungkan bacaan. Okey, contoh dalam perkataan ini. Okey, ini satu perkataan Satu perkataan, maka kita boleh pilih satu bacaan sajalah. Kita hanya boleh pilih bacaan dengan bacaan wasal, tak boleh waqaf kan? Sebab dia satu perkataan. Okey, satu perkataan. Saya bagi contoh perkataan Okey, contoh yang ini. Wa nisa'il mu'minin. Okey, wa nisa'i satu perkataan. Mukminin perkataan yang kedua. Wa nisa dan wanita, mukminin orang-orang mukmin Okey. Ini satu perkataan, ini satu perkataan yang lain. Tengok contoh. Okey, kalau contoh yang ini kita tak boleh waqaf, tak boleh berhenti tengah-tengah perkataan, kan? So ini cuma ada satu pilihan bacaan, iaitu bacaan wasal sahaja. Ini perkataan yang pertama, perkataan yang kedua. Maksudnya kita boleh memilih untuk berhenti di sini. Kita boleh memilih untuk berhenti kat situ. Okey. Apabila kita memilih untuk berhenti kat situ, tengok perhatikan huruf hamzah dan juga huruf mad. Di sini adanya huruf mad alif. Hamzah dan juga huruf mad alif berada pada satu perkataan ataupun berada pada satu kalimah. Berada pada satu perkataan ataupun berada pada satu kalimah. Huruf hamzah tu huruf yang terakhir. Huruf second last adalah huruf mad, sama ada alif ataupun waw ataupun ya. Okey. So dalam keadaan yang begini, maka contohnya apabila kita memilih untuk membacanya dengan wasal, maka kita akan baca alif jauh dengan bacaan mad 4 harakat. Wa nisa'il mu'minin, bacaan wasal 4 harakat ataupun 5 harakat Apabila kita memilih untuk mewaqafkan ataupun memberhentikan bacaan, maka bacaannya kekal juga dibaca dengan 4 ataupun 5 harakat. Contohnya wa nisa. Okey. Itu. Ini adalah cara bacaan bagi hukum bacaan mad wajib muttasil. Macam mana nak cam hamzah dan juga huruf alif. Hamzah dan juga huruf mad. Huruf mad selepasnya diikuti dengan huruf hamzah berada dalam satu perkataan ataupun satu kalimah yang sama. Okey, berada dalam satu perkataan ataupun berada pada satu kalimah yang sama. Maka dibaca dengan 4 ataupun 5 harakat, sama ada ketika wasal sambung ataupun dibaca ketika waqaf dibaca dengan kadar panjang yang sama juga. Ini adalah kaedah bacaan panjang untuk hukum mad wajib muttasil. Dan apabila berlakunya bacaan hukum bacaan mad wajib muttasil, diberikan tanda bacaan macam misai ni lah. Ada yang panggil misai, ada panggil ombak rindu, ada panggil gelombang. Tak kisahlah, saya suka guna misai lagi. Okey, apa-apa je lah tanda macam panjang tu Itu adalah tanda yang menunjukkan berlakunya bacaan panjang mad melebihi 2 harakat. Okey, boleh Okey, kita cuba bacaan kita pada malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Mad wajib muttasil dibaca dengan kadar 4 harakat ataupun 5, boleh pilih mana satu. Tapi bacaannya tidak berubah, sama ada ketika wasal sambung ataupun ketika waqaf. Okey, kita cuba. Al-malaikah. Okey, seterusnya. Wasa'at masira. Okey, seterusnya. Faqatta'a am'ahum. Sini kena lebih hati-hati. Ain dengan hamzah duduk sebelah-sebelah ni. Kadang-kadang kalau tersilap gaya, dua-dua baca dengan bunyi ain, ataupun tersilap gaya, dua-dua baca dengan bunyi hamzah. Faqatta'a. Okey, satu ain, satu hamzah jelaskan bunyi dia, kerana dua-dua huruf tu berada pada makhraj yang berbeza. Sifat pun berbeza. Okey. Faqatta'a am'ahum. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. Seterusnya مِنْ وَرَائِهِمْ
hijab. Aba'ukum wa abna'ukum. Okey, ada dua bacaan mak wajib sini. Ini mak wajib yang pertama, mak wajib yang kedua. Wa nisa'il mu'minin. Wa man asa'a fa'alaiha. Okey, seterusnya. Khazainu rahmati rabbik. Okey, ni mak wajib kita ya. Lahum su'ul azab. Okey, seterusnya kita ke bahagian yang kedua. Sebelah bawah. Okey. Fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbika wa hum naimun. Sini mak wajib huruf mat iaitu huruf alif bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan. Huruf mat iaitu alif bertemu dengan hamzah pun dalam satu perkataan. Ada dua Sekali lagi kita ulang. Fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbika wa hum naimun. Okey, seterusnya. Faulaika humul faizun. Okey, ada dua mak wajib, sini pun mak wajib. Wa ulaika minas salihin. Seterusnya. Fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Okey, seterusnya. Wa min wara'i Ishaq Ya'qub. Okey. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Okey, kita ada mak wajib kat sini Okey, sini kita hati-hati. Ada qaf yang tak ada baris, lepasnya ada huruf kaf yang ada sabdu. Ini idgham kamil. Maksudnya bacaan qaf sudah pun diidghamkan sepenuhnya ke dalam bacaan huruf kaf. Okey, sebab tu huruf qaf ni tak ada baris, kaf tu ada sabdu. Maksudnya huruf qaf diidghamkan sepenuhnya. Diidghamkan habis. Maksudnya ibaratnya kaf dah telan habis huruf kaf. Kaf dah telan habis huruf qaf. So bila dah telan habis huruf qaf ataupun qaf ni dah masuk habis dalam huruf kaf, maksudnya bacaan qaf tidak ada lagi. Hurufnya ada, dari segi tulisannya ada, tapi dari segi bacaannya tidak ada. Tidak disebut, tidak dilafazkan, tidak dikeluarkan makhraj qaf. So nakhlu terus kepada huruf kaf. Nakhlukum, bukan nakhluq. Okey, nakhlukum terus lompat kepada bacaan huruf ka. Okey, bacaan huruf kaf. Selamat datang Cik Zulhilmi. Apa ni? Kita punya kelas talaqi musyafahah. Okey. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Okey, seterusnya. Au yakbitahum fayanqalibu khaibin. Okey, kita ada mak wajib kat sini, kha. Okey, huruf mat iaitu huruf alif bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan. Kemudian hati-hati juga kita ada hukum dengung, ifa hakiki, nun mati bertemu dengan qaf. Okey, yang qa au yakbitahum fayanqalibu khaibin. Seterusnya. Si'at wujuhul ladzina kafaru. Okey, seterusnya. Kadzalika jazaa'ul kafirin. Okey, kita ke muka surat sebelah. Okey, seterusnya kita tengok di muka surat 90. Okey, muka surat 90 kita akan tengok pun sama bacaan panjang, 4 ataupun 5 harakat juga. Dibaca 4 ataupun 5 harakat ketika wasal sahaja.
Maksudnya untuk bacaan ini tadi mat wajib kita baca dengan berkadar panjang 4 ataupun 5 harakat, sama ada ketika wasal sambung ataupun ketika waqaf berhenti. Okay, nak baca sambung pun 4, nak berhenti pun baca 4 juga. Yang ini dibaca 4 ataupun 5 harakat hanya ketika wasal sahaja. Apabila kita memilih untuk memberhentikan bacaan, maka kita membacanya dengan kadar 2 harakat sahaja, tidak boleh lebih. Okey, hukum ini dinamakan mad jaiz munfasil kerana berlakunya pertemuan huruf mad iaitu huruf alif pada akhir kalimah yang pertama dengan huruf hamzah pada awal kalimah yang kedua. Okey, boleh saya ulang Hukum mad jaiz munfasil ini berlaku apabila berlakunya pertemuan antara huruf mad ada 3 sama ada huruf mad alif ataupun huruf mad ya ataupun huruf mad waw, yang mana huruf mad tersebut berada pada akhir perkataan yang pertama, kemudian bertemu dengan huruf hamzah yang berada pada permulaan perkataan yang kedua. Contoh macam ni, Rabbana, perkataan yang pertama diakhiri dengan alif, absarna, perkataan yang kedua dimulakan dengan hamzah. So apabila huruf mad bertemu dengan hamzah, okey, dalam keadaan huruf mad berada pada posisi terakhir pada kalimah yang pertama, hamzah pula berada pada posisi yang pertama pada kalimah yang kedua, berlaku pertemuan alif, waw ataupun ya bertemu dengan hamzah dalam perkataan yang berbeza, dalam kalimah yang berbeza, maka hukum ini dinamakan hukum mad jaiz munfasil. Dibaca dengan kadar 4 harakat ataupun 5 boleh pilih dalam keadaan wasal, iaitu kita sambungkan bacaan. Rabbana absarna. Hanya ketika wasal dibaca 4 ataupun 5. Tapi apabila kita memilih untuk memberhentikan bacaan, apabila kita memilih untuk waqaf pada kalimah yang pertama, maka tidak bertemu dengan hamzah sebab hamzah berada pada kalimah ataupun perkataan yang kedua, maka bacaan tersebut ataupun bacaan ini dibaca dengan 2 harakat sahaja, tidak boleh lebih. Contoh, Rabbana absarna. Kalau kita pilih untuk waqaf lah. Kalau wasal, Rabbana absarna. Wasal, sambung, dibaca dengan 4 ataupun 5. Tapi kalau kita memilih untuk waqaf, Rabbana, 2 harakat sahaja, tidak boleh lebih sama sekali. Okey. Tidak boleh lebih kerana tidak berlaku pertemuan dengan hamzah. Bila dia bertemu dengan hamzah dalam satu bacaan, maka kita baca dia dengan bacaan 4 ataupun 5 harakat. Tapi apabila kita memilih untuk waqaf, maka dia tak jumpa hamzah. Rabbana. Tak jumpa hamzah kan? Hamzah duduk pada kalimah yang kedua. So bila dia stop kat sini, noktah kat sini contoh, maka hamzah tak jumpalah dalam satu bacaan tu. Hamzah berada pada bacaan yang kedua kan? Ayat yang berikutnya, sambungan yang berikutnya, maka bacaan tersebut dibaca dengan 2 harakat sahaja ketika waqaf, tidak boleh lebih. Dinamakan mad jaiz munfasil. Itu beza dengan mad wajib yang kita baca tadi. Mad wajib kekal bacaan 4 ataupun 5 harakat panjangnya ketika wasal sambung ataupun waqaf berhenti. Yang ini dibaca dengan 4 ataupun 5 harakat hanya ketika sambung ataupun hanya ketika wasal sahaja. Manakala apabila kita memilih untuk berhenti ataupun memilih untuk membacanya dengan waqaf, maka dia dibaca dengan 2 harakat sahaja, tidak boleh lebih. Okey? Okey, kita teruskan bacaan kita. La ilaha illahu. Okey, 4 harakat ataupun 5. La aral hud. Okey, sorry, maaf. La aral hud. Okey, ini dal original mati. Ini dah kita dal sukun mendatang. Kita datangkan sukun kerana waqaf La aral hud. Hatta idza kharaju qalu inna ma'akum aw bani ikhwanihin. Okey, bila kita waqaf pada nun sabdu, dengung tetap dikekalkan bacaannya. Okey, ikhwanihin. Okey, seterusnya. Aw bani akhawatihin. Thumma ruddu ila Allah was'alu ma
أنفقتم فإذا أوذي في الله. Okey, seterusnya kita ke bahagian yang kedua. Di sebelah bawah masih lagi di muka surat 90. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mad jaiz munfasil kita kat sini Sebab apa mad jaiz munfasil? Ada huruf mad iaitu huruf waw, lepas tu jumpa dengan hamzah pada perkataan yang berbeza. Fas'alu perkataan yang pertama, ahlan ni perkataan yang kedua. Okey. Fas'alu perkataan yang pertama, ahlan perkataan yang kedua. Waw ni duduk pada perkataan yang pertama di akhir kalimah yang pertama. Ahla iaitu huruf hamzah berada pada kalimah, pada huruf pertama pada kalimah yang kedua. So berlakunya mad jaiz. So kalau kita membacanya wasal sambung 4 harakat. Kalau kita pilih waqaf kat sini fas'alu 2 harakat sahaja. Okey, kemudian hati-hati kita ada hukum bacaan dengung, ifa hakiki nun mati bertemu kaf, juga nun mati bertemu dengan ta dengung. Okey, ifa hakiki kat sini ada 2 bacaan ifa hakiki. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Okey, seterusnya. La uqsimu biyaumil qiyamah. Okey, seterusnya. Wa ma adraka mal qari'ah. Wasbir ala ma asabak. Wa ma adraka mal hutamah. Qalu amanna bi rabbil alamin. Okey, jaga dulu 4 harakat ataupun 5. Qalu amanna bi rabbil alamin. Seterusnya, okey. Hatta idza rakiba fis safinah. Seterusnya, wa hal nujazi illal kafur. Yang terakhir, wala uqsimu bin nafsil lawamah. Okey, sekali lagi kita ulang last. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Alhamdulillah. Okey. So alhamdulillah malam ni kita berjaya juga menamatkan bacaan di muka surat 89 dan juga 90. Kita dah sama-sama membaca, kita dah sama-sama membincangkan dan membaca hukum bacaan mad wajib muttasil dan juga mad jaiz munfasil. Okey, apa bezanya? Mad jaiz muttasil ketika sambung ke ketika berhenti dibaca 4 dan 5, kekal bacaan tak berubah. Manakala mad wajib munfasil dibaca dengan 4 ataupun 5 ketika sambung sahaja, ketika kita wasal bacaan. Manakala apabila kita memilih untuk berhenti waqaf, kita hanya boleh membacanya sekadar 2 harakat sahaja, tidak boleh lebih. Macam mana nak bezakan? Macam yang saya sebutkan tadi, hukum mad wajib, kita akan temui huruf mad sama ada alif, waw, ya bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan. Manakala hukum mad wajib munfasil, kita akan jumpa huruf mad ada 3, sama ada alif, waw ataupun ya bertemu dengan hamzah dalam 2 perkataan yang berbeza. Huruf mad duduk pada huruf yang terakhir pada perkataan yang pertama, hamzah pula duduk pada huruf yang terawal ataupun huruf pertama pada kalimah yang kedua. Okey, itu mad wajib munfasil. So kalau kita memilih untuk menyambungkan bacaan, kita baca 4 ataupun 5. Tapi kalau kita waqaf berhenti padanya, maka kita wajib membacanya dengan kadar 2 harakat sahaja. Tidak boleh lebih sama sekali. Okey. So insya-Allah sekadar itu saja untuk pertemuan kita malam ni. Alhamdulillah. So insya-Allah kita akan bertemu pada pertemuan kita yang ke-87 esok esok malam. InsyaAllah kita akan bertemu di waktu yang sama, insyaAllah jam 10.30 juga. InsyaAllah esok Isnin, esok Selasa kita akan bertemu pada pertemuan kita yang ke-87. InsyaAllah kita akan menyambung bacaan di muka surat 91. Okey, tahap 4, buku tilawah, kaedah mudah belajar Al-Quran, insyaAllah. Alhamdulillah. Okey.
Alhamdulillah, terima kasih Dr. Surya, terima kasih Puan Normah, terima kasih Puan Siti Zainun, terima kasih buat semua. Okey, sebelum berpisah seperti mana biasa saya pohon jutaan, ribuan kemaafan. Saya berasa masa awal-awal kita mulakan tadi saya agak kelang kabut sikit sebab saya mengejar masa. Saya mengejar masa sebab saya plan untuk tak nak melewatkan, tak nak lewat sangat. Saya plan untuk habiskan dalam masa setengah jam kalau mampu dan kalau boleh, kalau sempat. Sebab saya tak nak ambil masa tuan-tuan dan puan-puan yang lebih panjang sebab ada yang respon nak kena tidur awal esok nak kerja kan. Okey. Ni pun dah lebih 10 minit. InsyaAllah kita akan tamatkan segera insyaAllah. So jangan lupa kita akan bertemu malam esok waktu yang sama insyaAllah 10.30 malam. Tolong sampaikan juga informasi ini ataupun wawarkan juga kepada saudara mara, sahabat andai kita, rakan-rakan yang kita kenal yang dah memang follow siaran FB Live kita ni. Tolong sampaikan jugalah kepada rakan-rakan kita, saudara mara kita supaya mereka tak terlepas lah sesi live kita ni insyaAllah. So jangan lupa insyaAllah malam esok Selasa kita akan bertemu waktu yang sama insyaAllah jam 10.30 malam. Sekali lagi sebelum berpisah saya ucapkan terima kasih pada semua. Terima kasih Puan Siti Zainun, terima kasih Puan Aira Edi, terima kasih juga buat Puan Nur Hayati, Puan Asnaf, Cik Azman, Cik Kamaruzaman, okay, dan semua. Terima kasih banyak-banyak. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.